Macam mana nak buat ni? Tak tahu semua orang. Kan tak tahu ni. Malah nak fikir. Any idea? Macam mana saya nak cari constant K? Tak ada idea, madam. Tak ada idea. Apa ni? Kenapa tak ada idea? Okay. Kita tahu probability dia akan sama dengan 1. Semua probability. Semua ni memang cerita pasal probability je. So memang dia akan equal to 1. So apa yang equal to 1 tu? So sekarang awak ada daripada 0 sampai 4. So maksudnya bila awak integrate 0 until 4 untuk function itu, sepatutnya dia akan sama dengan 1. Okay, sebab itu je function yang ada dekat dalam awak punya soalan. Kalau ada another function, then you kena add lah sampailah habis awak punya function. Tapi because this one ada satu function and the range is 0 until 4, so that kita akan pakai function itu dan kita akan integrate daripada 0 sampai 4 semua sekali. Dan kita akan equate to 1. Okay, so you integrate. Awak akan dapat apa integrate x cube? Dapat apa? Dapat apa? Integrate x cube. X4 over 4. X4 over 4. Okay, and then kita substitute awak punya limit. Okay, and then baru kita ni lah, kita sub limit. So yang first you akan sub 4. And then yang second you akan sub 0. So 0 lah you got. Then equate to 1. So kita akan dapatlah nilai K. So dapat berapa tu? 1 over 64. Okay, so this is your K. Okay, dah dapat nilai K. Maksudnya sekarang your fx ni kita dah boleh ni lah, kita dah boleh tulis lah sebagai 1 over 64 x cube. Okay, itulah fx awak. Okay, and then baru kita pergi kepada soalan B. Soalan B, dia nak from 1 until 3. So kalau from 1 until 3, awak kena integrate daripada mana sampai mana? Sampai mana, daripada mana sampai mana? 1 sampai 3. 1 sampai 3. 1 sampai 3 lah Jangan ambil nombor lain. Yang 1 sampai 3 lah. Okay, you akan integrate that one. So function dia 1/64 x cube dx. So integrate benda yang sama. 1/64 bawa luar. Integrate x cube, awak dapat x4 over 4. And then limit dia je berbeza. Dan kita akan substitute limit. So substitute limit 3 to the power of 4 over 4 minus 1 over 4. So jawapan dapat apa? Lima per 16. 5/16. Thank you. Okay. So macam tu lah kalau kita buat continuous. Sebab kita kena integrate. So kalau lebih besar daripada 2, maksudnya saya kena integrate daripada mana ke mana? 3 hingga 4. 3 hingga 4. 2 tak masuk. Tak. So what about 2.1? What about 2.5? What about 2.001? Sebab ni continuous function, bukan discrete. Continuous mean dia ada perpuluhan. Hari tu apa saya cakap? First thing pasal continuous. Kat dalam nota awak pun ada. Apa dia cakap? Ni saya highlight lagi kat sini warna kuning ni. Ni apa maksud dia ni? Dengan yang sini. Apa maksud dia? Apa maksud dia? Kat sini hari tu. Walaupun bukan sama dengan ambil sekali nilai dia. Tapi kita akan ambil je nilai tu. Okay? Walaupun dia tak ada sama dengan ke, ada sama dengan ke, dia memang bermula dengan nilai tu. Sebab sekarang ni 2.00001 termasuk dalam awak punya probability yang kita nak tu.
So continuous dia tak kisah ada sama dengan atau tak ada sama dengan, kita akan ambil je nilai tu. Okay, so macam ni daripada 2 sampai nombor terakhir. Nombor terakhir kita nombor berapa? Nombor terakhir awak 4. nombor berapa kat sini? 4. Okay. So kita akan tengok daripada kita punya range kat sini. So 4 lah. So awak akan integrate macam biasa, cuma kita tukar dia punya apa nama dia? Limit. Okay. So dapat berapa? 4 kuasa 4 per 4 tolak 2 kuasa 4 per 4. 15 per 16. 15 per 16. Thank you. Okay, so ingat continuous kalau ada sama dengan ataupun tak ada, kita akan ambil nombor tu. So tak perlu exclude nombor yang tak ada sama dengan tu. Dia memang termasuk. Okay. So settle example 19. Boleh saya proceed? Boleh. Boleh. Okay, so kita tengok example ini. Okay, so the continuous random variable. Okay, this one beza dengan soalan tadi sebab awak ada 2 function. Okay, so maksudnya untuk function pertama ini dan dia punya range adalah 0 sampai 1. Tapi function kedua 2K, dia punya function 1 sampai 3. So kita nak kena cari value constant K. So kalau awak apply apa yang saya cakap tadi, so macam mana kita nak dapatkan nilai K? Macam Buat kita macam nak tadi. dapatkan. So apa yang saya kena buat ni? Saya nak integrate apa dengan apa? Integrate yang atas tu. Tapi limit Atas 1 sampai 0. 0, 1, function apa? Function awak apa? Untuk 01 function Okay. awak apa? Aku ni X tambah 1. X tambah 1. Okay, and then awak kena terus samakan dengan 1 ke? Kita akan terus samakan dengan 1 ke? Macam tu? Betul? Asal korang? Betul ke? Kalau kita ikut tu 1 terus? Betul. Betul. Habis tu apa function yang nombor 2 ni? Ini untuk apa? Kenapa dia bagi dalam soalan? Tak boleh lah. Awak kena tambahkan. Kan saya kata tadi awak kena buat sampai awak ada berapa function dekat dalam soalan, semua tu awak kena integrate. Dan baru kita boleh equate tu kan. Sebab seluruh probability tu sama dengan 1. Bukannya satu function je sama dengan 1. Seluruh dia. So maksudnya kat sini awak kena tambah dulu dengan 1, 3, 2K dx. Barulah kita boleh equate tu kan. Bila dah habis function tu awak integrate dengan dia punya limit, baru kita boleh equate tu kan. Kalau tak, selagi tu tak boleh. Tak cukup nanti. Okay, so kita integrate yang pertama dapat apa? Integrate X tambah 1. Dapat apa? X kuasa 2 per 2 tambah X. X kuasa 2 per 2 tambah dengan X dan function limit 01 tambah dengan 2K, integrate dapat apa? Dua K integrate dapat apa? 2kx. 2kx sebab dia adalah constant. So maksudnya kita just tambah x je lah kat situ. Okay, 2k bawa depan and then 1 integrate dapat x. So kat sini x yang awak akan substitutekan dengan 1, 3. Okay, so kita substitute function ni.
limit half plus 1 and then minus kosong. Okay, sebab dua-dua dapat kosong. Plus dengan 2k, 3 tolak 1. Equate to 1. So, awak settlekan that one, bagi saya nilai k. 2/11. Okay, thank you. Okay, 2/11. So, ingat, kalau kita nak samakan dengan 1, semua function yang berada di dalam soalan kita kena integrate. Sampailah limit yang terakhir dalam soalan tu lah. Okay, jangan tinggalkan any function. Okay, so kita tengok pula B, sketch the probability density function. Okay, kalau kita nak sketch the probability density function, awak memang kena tahu bentuk graph. Yang ni tadi saya dah boleh tulis sebagai fx equal to, saya gantikan nilai k. Tadi k awak dapat 2/11. So 2/11 x plus 1 and 0 less or equal to x less than 1. 2/11 so jadi 4/11 untuk 1 less or equal to x less or equal to 3. 0 otherwise. Okay, so inilah function saya yang baru. So saya nak kena buat probability density function. So graph ni daripada function ni kita kena lukis graph dia. Okay, daripada 0 sampai 1, graph yang saya kena lukis adalah 2/11 x tambah 1. Graph apakah itu? 2/11 x tambah 1. Graph apa? Kuadratik? Linear. Linear. Okay, maksudnya dia garis lurus. Garis lurus dia menaik, menurun? Naik. Menaik. Okay. So, daripada 0, sini 1. Lepas tu awak ada 2 lah. Saya letak kat sini. Dan 3. Okay, ini nilai S. Dan ini adalah nilai probability dia. Okay, nilai probability Fx. So, maksudnya kalau 0, kita substitute 0 dekat X ni, okay, awak akan dapat nilai berapa? Maksudnya 2/11 darab dengan 0 tambah 1. So, awak akan dapat berapa nilai dia? Masukkan 0 kat situ. Tekan kalkulator juga ke? 2/11 darab 1 dapat apa? 12. Okay, so awak letak kat dekat sini lah first kita. Saya pakai warna ni. Okay, ni first saya. Kalau 1 pula saya masukkan dalam ni, saya dapat berapa? 1 tambah 1, 2. 2 darab 2/11. So dapat berapa? 4/11. Okay, so maksudnya dekat atas ni ada 4/11. So untuk 1 sini so yang ni lah. Saya letak warna ni. Okay, so tadi awak kata sebab dia linear, graf linear dan dia menaik. So ini sambung. Pergi sini tegak. Okay, garis tegak. Garis tegak lah. Jangan serum-serum. Jangan ada curve. Okay, lepas tu 4/11. Macam mana graf 4/11? 4/11 ni nilai Mendata apa? kemudian. Nilai X ke Y? Mendata, very good. Ni nilai Y. Okay, ni yang nilai Y 4/11 ni. So maksudnya dia kata daripada 1 sampai 3, dia adalah 4/11. Maksudnya awak tarik dia sampai 3. Macam tu lah graf dia. Okay. Sebab ni nilai Y. Maksudnya daripada 1 sampai 3, graf dia adalah tegak melintang. Ataupun macam kawan cakap mendata. Lepas tu yang lain kosong ada Y. So maksudnya lepas 3 memang tak ada graf lah. Sebelum kosong pun tak akan ada graf. Sebab tu dia ada mention kosong ada Y sini. Okay?
So graf awak sebenarnya daripada 0 sampai 3 sahaja yang ada. So area yang akan ada hanyalah daripada 0 sampai 3. Sebab tu tadi sebelum ni kita akan integrate hanya pada range yang ada dalam soalan. Bukannya kita integrate daripada negative infinity sampai infinity. Okay, sebab kat yang tempat lain tu dia tak ada function, dia tak ada graph. Okay, so ini soalan B punya jawapan. Tengok soalan C, saya nak find 1.5 until 2.5. So, soalan C. Okay, soalan C. So, kalau 1.5 until 2.5, saya kena integrate daripada mana ke mana? 2 sampai 1. 2 sampai 1. Kenapa 2 sampai 1? Sebab Saya dekat nak tu tak ada komplement. Ya Allah, aku rasa tadi baru Satu seminit aku tiga. cakap kan. Baru seminit saya kata tak sampai seminit saya rasa saya cakap tadi. Ya saya pergi scroll balik ke atas tu dekat awak punya nota. Saya cakap apa Kali dengan tadi? point dia sebab dia probability. So apa saya akan integrate daripada mana ke mana ni? Ambil je nombor dia 1.5 sampai 2.5. Ya, 1.5 sampai 2.5. Okay, thank you. Okay, tapi dekat sini kalau awak tengok 1.5 sampai 2.5, kita punya range ni tak boleh sampai tau. Sini, 1.5 ni boleh ke kita letak dekat function pertama? Tak boleh saya. Tak boleh. Tu dah jadi dah aku kan. Okay. So tak boleh tau, maksudnya sekarang 1.5 sampai 2.5 yang awak nak integrate ni, awak hanya boleh integrate pada function yang kedua sahaja sebab dia berada di function kedua. Dia tak melibatkan function pertama. So, awak tak bolehlah mula daripada function pertama tu Kita mula dengan function kedua terus. So, dia terus integrate 4/11 dx. So, dapat berapa? 4/11 apa? Awak integrate. X. Awak kena letak X lah. Okay, daripada 1.5 sampai 2.5. Dan kita substitute limit. Substitute limit wajib tulis dalam exam ataupun dalam assignment atau UPS. Kalau tak nanti awak memang tak akan dapat markah. Hilang markah kat situ. Tak dapat markah penuh. Okay, so dapat berapa? 2.5 tolak 1.5. So dapat 1. So 4/11 jugalah. Buat awak darab dengan 1. Okay, so next question. 1.8 dia nak lebih besar daripada 1.8. So, saya kena integrate apa? 1.8 sampai? Sampai berapa? Sampai 3. 3. Okay, function yang terlibat. 2. Function pertama atau kedua atau kedua-duanya? Yang kedua. Kedua sahaja juga sebab 1.8 berada di function kedua sahaja. Function pertama tak sampai 1.8. Okay. So 1.8 kita integrate sampai 3. The last limit dekat situ. And then 4/11 dx. So benda yang samalah. Kita akan dapat 4/11 x but the limit change to 1.8 until 3. So 4/11 3 minus 1.8. Awak dapat berapa? 24/55. Okey, 24/55. Mana dah? Okey, saya nak tambah sikit lah. Kalau dah ke? Dah. Okey, kalau misalkan kita soalan saya tambah kat sini. Soalan E, saya misal kata saya nak probability from 0.5
less than x less than 2. Okay, so macam mana kita nak buat ni, soalan ni. So first, awak kena integrate 0.5 sampai berapa? Sampai 2 terus? 1. Sampai 1, very good. Sampai 1 tau. Sebab apa sampai 1? Sebab kita nak kena pakai Yang first yang first function. pertama. Okay, very good. So 2/11 x plus 1 dx. And then baru awak sambung 1 sampai 2 untuk the second function. Macam tu lah. Okay, kita settlekan. Alamak, ni tak pergi. Okay, saya settle ke sebelah sini So, saya akan dapat 2/11 dalam kurungan x square over 2 plus x. Sebab kita integrate function yang sama je Sama je dengan yang tadi, cuma kita tukar limit. And then, we plus with 4/11 x pun sama untuk function 1 sampai 2. So, kita masukkan limit dia half plus 1 minus dengan 0.5 square over 2 plus 0.5 okay, and then plus 4/11 and 2 minus 1. Okay, so kira lah dapat apa. Yang ni saya memang tak ada jawapan sebab saya tambah. So awak yang kena kira dengan saya. Dapat apa, bagi saya jawapan terus je lah. Tengok sama ke tak sama Korang selalu tekan calculator pun salah 9/44. Betul? Semua orang dapat benda yang sama? Sekejap saya try. Dapat benda yang sama tak semua orang? Dapat. Berapa? 9 per? 44. Betul Saya tak kira tau. Ada orang dapat benda lain tak? Saya confirm, double confirm. And then plus. Kenapa saya dapat lain? Kau dapat 9 ni? 23/44. Saya dapat 23 lah. Saya dapat 23/44 lah. Tengok. Tak boleh percaya lah. You all say. Dapat 23/44 tau. Kira balik betul-betul. Yang ni 4 tambah 4/11 je ni awak tambah. Sebab 2 turun 1 dapat 1. Tengok kurungan. Jangan salah. Okay. So settle that one. Okay, so untuk example 21 saya tinggalkan untuk awak sebab itu sama je. Dan dia lagi senang sebenarnya. Okay, untuk value constant K, you got patutnya 3/2. Dan untuk yang bawah B 0.3004. 0.3004. Madam, boleh balik slide yang sebelum itu ke? Yang mana? Yang ni ke? Yang part E. Part B? Part E? Yang atas tu? Ni? Part E. Ya, madam. Thank you, madam. Okay. Okay, so settle untuk probability density function. Sekarang ni, saya nak ajar pula macam mana cumulative. Dia perkataan cumulative. Okay, maksudnya dia ada hasil tambah daripada probability yang sebelum dan sebelum.
Okay, so cumulative distribution function kita denoted by F besar. Okay, ataupun probability X less or equal to X. Okay, less or equal to X. Sama maksudlah dengan F besar tu. So, dia punya ni adalah sama dengan negative infinity sampai X yang kita nak dan kita akan integrate that function. Okay, and then Fx is capital F is in fact given by the area under the curve y equal to Fx from negative infinity up to X as indicated by the shaded region. Yang maksudnya hasil tambah semua probability daripada yang negative infinity sampailah yang dia nak. Tu maksud cumulative tu lah. Okay. So F negative infinity ni always ya, dia akan sama dengan kosong dan F infinity akan sama dengan 1. Maksudnya F untuk X yang terakhir dalam awak punya function lah. Itu maksud dia kat sini sebenarnya. Dan F negative infinity ni memang negative infinity lah. Sebab kita akan kira daripada negative infinity. Okay. And then Px less than A equal to Px less or equal to A dan dia akan sama dengan capital F A. Okay, yang ni sebab continuous. So, ada sama dengan ke tak ada sama dengan ke, dia memberi maksud yang sama. So, dia adalah sama dengan capital F A. Yang less than A ni Dan untuk PA sampai B, okay, yang ni lah dia sama dengan A less than or equal to B, A less or equal to X less than B, A less or equal to, A less than X less than B. Ataupun dia boleh sama dengan FB minus FA. Sebabnya, kalau kita buat kotak, ini tak payah buat kotak pun sebab dia bukan discrete. Tak payah. So memang ni lah. Maksudnya awak akan ambil FB tu probability daripada negative infinity sampai B. And then tolakkan dengan probability daripada negative infinity sampai A. So dapatlah A sampai B tu. Okay. Okay, so X is a continuous random variable with probability density function Fx equal to 1 over 8x. So kat sini dia bagi F kecil. Bila dia bagi F kecil, means ini adalah untuk probability punya function. Okay, bukan cumulative. So where 0 until 4. Okay, so find the cumulative distribution function. Okay, so macam mana kita nak cari cumulative distribution function? First of all, kita perlu buat satu garis nombor supaya awak tak tertinggal walau satu pun. Okay, so kat sini di 0 sampai 4. Okay, 0 sampai 4, function dia adalah ini, dan ini. Function awak adalah 1 over 8x. Okay, untuk yang lebih kecil daripada 0, function awak 0. Dan lebih besar daripada 4 pun, function awak 0. Okay, so kat sini ada 3 interval yang perlu kita masukkan dalam kita punya cumulative. Interval pertama adalah yang less than 0. Okay, yang ini dan ke belakang. Interval kedua adalah di sini. 0 less or equal to x less or equal to 4. Dan interval yang ketiga adalah di sini, which is x lebih besar daripada 4. So kena ada 3 ni untuk awak punya cumulative. Kita kena senaraikan from negative infinity sampai infinity. Okay, walaupun function dia kosong. Okay, so macam mana kita nak tulis? Okay, so first saya akan ambil first interval. For x less than 0. Okay, ni interval pertama. Okay, F besar saya adalah sama dengan 0. Sebab apa 0? Sebab function dia 0. Integrate dapat 0. So terus je lah buat 0. Okay, lepas tu saya pergi interval yang kedua. 0 less than x less than 4. Okay, yang ini F besar saya adalah, okay, kita kena ambil hasil tambah daripada yang atas ni. Okay, yang atas ni 0 kan? So 0 tambah
Tak kisahlah. Kalau kat atas ni 0.5, awak kena dah buat 0.5 tambah. Macam tu lah. Okay. 0 tambah integral 0 sampai X. Kita tak boleh sampai 4 tau. Sebab saya nak function. Okay. Sekarang ni saya nak cumulative distribution function. Kalau awak letak 4, awak tak akan dapat function. Awak akan dapat nombor. So saya dah tak mengikut kehendak soalan saya kat sini. Saya tak keluarkan function tu. Okay. So ingat awak akan integrate 0 sampai X. Bukan sampai 4 ni. Nanti 4 tu nanti baru kita masukkan. Okay. So 0 sampai X. Untuk function yang ada dekat situ. So function yang ada dekat situ adalah 1/8 X kan kat sini. Betul? 1/8 X. Tetapi disebabkan X saya dah jadikan sebagai limit. So dekat sini kita tukar variable T. Boleh? Saya tukar variable. Sebab X saya nak jadikan dia constant. So daripada variable X saya jadikan dia variable T. Okey ke tak okey? Okay, madam. Okey. Lepas tu nanti awak integrate lah. 0 memang 0 so saya tak tulis lah. 1/8. Kita integrate T, you got T squared over 2. Dan kita masukkan function 0x. So saya akan dapat 1/8 X square over 2 minus 0. So dapatlah 1/8 X square over 2. Dan saya boleh simplify jadi X square over 16. Okay. Inilah function fx saya untuk interval yang kedua. Sebab saya nak function, so mesti ada X dekat dalam function tu kan. Okay. So yang 4 ni pula apa dia punya function dekat sini kan. Okay, 4 ni sekarang bila awak dah dapat dia punya function, then barulah saya akan substitute dia. So saya akan cari F4. Okay, so F4 saya adalah 4 square over 16. Saya masukkan dekat sini 4 saya. Okay. Sebab nombor terakhir kat sini adalah 4. So saya masukkan 4 lah dekat saya punya function ni. Okay, so dapat berapa ni? 4 squared over 16. Awak dapat 1. Okay, dah dapat 1. Okay, kita pergi kepada interval yang ketiga. Untuk X lebih besar daripada 4. So, for X lebih besar daripada 4, okay, F besar saya adalah, ambil hasil sebelum. Hasil sebelum saya 1 tambah dengan awak nak integrate tapi tak ada function. Function awak kosong kat sini. So, maksudnya hasil integration dia akan dapat kosong. So, sini akan dapat 1. Memang always macam tu lah bila awak punya integrate. Bila awak dah masukkan value awak dapat 1. Then sebenarnya next tu awak memang akan tambahkan dengan kosong lah. Sepatutnya dah tak ada function lain. Sebab dia memang akan berakhir pada 1. Okay. So, awak dah dapat ini. Kita akan tulis dalam bentuk piecewise function. Okay, so saya akan buat fx equal to salin balik. Yang pertama, yang ini, okay, yang pertama, so dia dapat kosong untuk x less than 0. Yang kedua pula untuk ini, so saya akan dapat x square over 16. X square over 16 untuk 0 less or equal to x less or equal to 4. Okay. Dan yang ketiga, the last one adalah untuk yang ini. Awak akan dapat 1 untuk x lebih besar daripada 4. Settle lah awak punya f besar. Macam tu lah. Okay. Awak kena buat daripada negatif infinity sampai infinity dia punya interval tu. Tapi function dia tak semestinya ada dekat situ. Kalau tak ada, then kosong. Kalau ada, then awak kena integrate. Dan awak kena tambahkan dengan
probability sebelum. Okay, cumulative probability sebelum. Okay, boleh? Boleh, madam. Boleh, madam. Okay, ini soalan A. Soalan B, dia cakap sketch the graph y equal to f besar. Okay, ni beza dengan soalan tadi sebab sekarang kita nak sketch graph f besar, bukan f kecil. Okay, so f besar ni means awak kena ambil function dekat f besar ni lah. Kita bukan ambil dekat f kecil. Okay, saya punya soalan C. Soalan C pula, soalan B. Ini soalan A. Okay, ni soalan A. Soalan B kat sini. Okay. Saya akan lukis graph untuk F besar. Ini F besar. And then ini nilai X. Okay, ni nilai X. Okay, lepas tu kat sini kosong. Okay, daripada kosong dan ke belakang tak ada graph. Okay, tak payah apa-apalah. Okay, daripada kosong sampai 4. So, maksudnya dekat 4, awak ada graph, apa ni nama dia? Graph apa ni? X square over 16. Graph apa? X square over 16 graph apa? Linear ke? Tak. Kuadratik. Okay. So, kalau X square over 16 ni, sebenarnya graph dia begini kan? X square. Maksudnya dia dekat kosong ni. Kat kosong ni dia akan macam ni. Okay. Ni X square over 16 tu. Cuma sekarang ni over 16 tu maksudnya awak punya buka ni sama ada lebih besar atau lebih kecil daripada X square lah. Okay. Sepatutnya graf kita macam ni. Tapi disebabkan saya nak kosong sampai 4 je. So, saya akan ambil kawasan yang sebelah sini sahaja. So, graf saya akan jadi separuh. Okay, daripada sini sampai sini. Alamak, saya punya lengkung macam tak cantik pula. Dan dekat 4 ni kena ingat kita masukkan 4 tadi kita dapat 1. So, maksudnya dia dekat 1. So, ni garis je graf awak sampai 1. Tapi dia kena lengkung lah. Asal lengkung saya tak cantik ni. Lebih kurang macam tu lah. Dia kena melengkung. Ini tadi dekat atas sikit lah. Okay, so kat sini adalah 1. Okay, and then lepas tu, lepas daripada 4, dia kata function dia 1. So maksudnya mendata 1 sampai habis graph. Dia bukan kosong tau. Dia memang 1. So kita mendata lah ke situ. 1 tu. Okay, ingat sebab ni cumulative. Cumulative maksudnya dekat 1 tu dia memang akan mendata lepas tu. Okay. Dah, itulah cara nak lukis graf F besar. F besar ke F kecil sebenarnya dia bergantung kepada awak punya function yang berada dekat range tu apa. Ikut je range tu, graf dia apa. Okay, soalan C pula. Calculate 2 less than X less than 3. Okay, so dah. Dah ke? Dah. Okay, so soalan C pula, dia nak suruh awak calculate 2 sampai 3. Okay, yang ni ada 2 cara. Kalau awak nak pakai F kecil, okay, F kecil maksudnya kita ambil function ini tau, 1/8x. Okay, so kalau awak ambil F kecil, kita akan integrate daripada 2 sampai 3, 1/8x dx. Ini cara pertama. First method. Kalau pakai F kecil. Okay. Kalau pakai second method pula.
kita pakai F besar sebab sekarang kita dah ada F besar. So awak ada dua pilihan lah. Okay, kalau pakai F besar, kita akan buat kat sini awak nak daripada, saya buatlah nombor, garis nombor kalau awak nak tengok. Okay, kita nak 2 sampai 3 ni. Ni kita nak. Okay, kalau saya cari F3, F3 daripada sini sampai sini. F3. Okay, dan F2 adalah daripada negative infinity sampai 2. Sini sampai sini adalah F2. So apa saya akan buat disebabkan saya nak kawasan merah sini. So saya akan buat biru tolak hitam. Okay. So awak akan dapat F3 tolak F2. So macam mana nak dapat F3? Tengok balik dekat awak punya function. Function awak tadi. 3 dengan 2. Dua-dua berada di range ini. Okay, 2 ada kat sini, 3 pun ada kat sini. So kita akan pakai function x square over 16. So awak substitute je. X square over 16 substitute dengan 3. Maksudnya 3 squared over 16 minus 2 squared over 16. So awak akan dapat 9 tolak 4. 9 tolak 4, 5 lah. 5 per 16. Macam itulah kalau kita pakai F besar. Kalau awak pakai first method pun awak dapat benda yang sama actually. Cuma awak kena integrate lah, itu je beza dia. Sini awak akan dapat x square over 2 from 2 until 3. And then 1 over 8. 9 over 2 minus 4 over 2. Okay, lepas tu kita akan dapat 5 per 2. So, samalah dengan 5 per 16. Sama je jawapan dia. Cuma, depend pada awak. Awak nak pakai F kecil atau F besar. Okey? Ni F kecil. Yang ni F besar. Boleh? Okey ke tak okey? Boleh saya proceed? Boleh, madam. Okay, so kita tengok soalan D pula. Soalan D kita find the median. So ingat balik, median kita adalah, saya letak kat mana ni? Dekat sini letak Okay, saya letak kat sini Saya padam sekejap. Kecil pula. Okay, so ingat soalan D saya nak cari D median. So median means F M equal to 0.5. Okay, so tengok kat sini F besar awak dekat function ni. Okay, 1, 0. Tak sampai lagi 0.5. So tak bolehlah pakai dekat situ. Kita kena pakai yang dekat second function juga. Sebab kat sini memang ada satu je function. So awak memang tak ada pilihan pun sebenarnya. So kita akan pakai dekat second function sebab 0.5 akan berada di sini. Okay, dekat second ni. Dekat second layer ni lah. Yang ni So dia akan jadi Fm sama dengan X tu saya ganti dengan M square over 16 dan saya akan equate dengan 0.5. So barulah saya dapat M saya apa. So nanti saya dapat M square sama dengan 0.5 darab 16 dapat bagi 2 lah kan, 8 lah kan. So dapat 8. So M awak akan dapat, jangan lupa dia ada plus minus 8. Okay. Tapi disebabkan awak punya range dekat sini, dekat sini adalah 0 sampai 4. So bermaksud negatif tak termasuk dalam range. Okay. So saya letak kat tepi sini 0 less than X less than 4. So M is equal to 8 sahaja. Negatif kita reject. Okay, depend kepada awak punya function.
Okay, dah settle. Soalan example 22. Okay, dah boleh saya teruskan? Boleh, madam. Boleh, madam. Okay, so kita pergi kepada next. Lagi satu je saya buat. Okay, yang ini dengan soalan next dia sama tak? Ini 1 sampai 30. Soalan tu lagi senang. Okay, kita buat yang ni lah. Okay, kat sini dia ada dua function. Okay, so kita nak obtain the cumulative distribution function. Okay, so bila saya buat garis nombor, saya akan ada negatif 2 sampai kosong, lepas tu sampai 2. Okay, so saya punya function adalah negatif 2 sampai kosong adalah yang pertama lah. 3/16 ni Ni 1. Okay, lepas tu untuk kosong sampai 2, function saya yang kedua kat sini. Okay, yang lain kosong. Maksudnya daripada sini ke belakang kosong, daripada sini dan ke depan kosong. So sekarang awak ada 4 interval. Interval yang pertama adalah x less than negative 2. Yang kedua, negative 2 less than x less than 0. Yang ketiga, 0 less than x less than 2. Dan yang keempat, x lebih besar daripada 2. So ada 4 interval. Tadi 3, sekarang dah tambah 1. Okay, so kita mulakan dengan yang pertama. Okay, soalan A. For x less than negative 2. So f besar awak akan sama dengan berapa? Untuk less than 2 tu. Less than negative 2. Kosong. Kosong lah sebab tak ada function. Okay, sini kosong. So untuk yang kedua, baru kita ambil yang pertama punya tambah dengan integrate daripada negatif 2 sampai berapa? Integrate sampai berapa? 2. Sampai kosong ke? 2. Sampai 2? Kosong. Sampai kosong. Sini letak kosong. Memang dah tak ingat lah tu. Memang macam itulah. Sampai kosong ke? Saya nak function. Macam ni saya nak jumpa function kalau awak letak kosong kat situ awak akan dapat value. Sampai berapa sebenarnya? Example tadi sampai berapa? Sampai X. Saya akan tukar. Sini X. Function yang dekat dalam ni dia akan tukar jadi T. Okay. Sebab saya nak function, saya tak nak value. Okay. So sekarang awak integrate 3/16. Okay. Integrate T plus 2 kuasa 2. Jadi apa? T plus 2 kuasa 3/3. 3/3. Lepas tu awak kena differentiate dalam. Tapi differentiate dalam dapat 1. So saya tak tulis lah. Okay, negatif 2 sampai X. And then kita akan dapat 3 dengan 3 boleh cancel out kat luar. So 1/16 tinggal. Dalam kurungan tinggal X tambah 2 kuasa 3 tolak T. Negatif 2 tambah 2 dapat kosong. Okay, saya cancel out ni 3 dengan 3. Okay, so maksudnya function saya kat sini adalah 1/16 X plus 2 cube. Okay, lepas tu apa saya kena buat? Saya dah dapat function f besar. Kita kena buat apa pula? Apa jadi dengan kosong? Kosong kat sini apa jadi? Dekat sini apa kena buat? Dah lambat dah. Kena buat apa? Kena buat apa? Kosong tu kena buat apa? Tak mudah.
Substitute dalam awak punya function ni. Okay, function fx yang atas ni tadi. Yang kat sini lah kiranya. Okay, substitute dia kat situ. So kita akan dapat value. Value tu untuk kita tambahkan untuk next punya. So sekarang 1/16 kosong, 2 kuasa 3, 8/16 dapat half. Okay, saya dapat half kat situ. Okay, lepas tu kita pergi kepada next interval for negatif 2. Lepas tu kita ada berapa tadi? 0 sampai 2. Okay. For 0 less or equal to x less than 2. Okay. F besar. Okay, ingat yang ni. Dia mesti ambil function ni punya value. Okay, value dia half tambah integrate 0 sampai x juga. Jangan sampai 2 sampai x. Untuk function dia kat situ. Function kat situ adalah 3/16. Ini function yang kedua X tolak 2 kuasa dengan 2. Dx pula lah. dt. Sorry kat sini tukar t. Sebab saya dah ambil x sebagai constant. Okay, so 1/2 saya tak boleh hilangkan lah. 1/2 ni bawa. Okay, so 3/16. Dan awak integrate t minus 2. T minus 2 integrate dapat apa? T minus 2 kuasa? 3. Sama dengan tadi lah. Kuasa 3/3. And then differentiate dalam kurungan dapat 1. So saya tak tulis. 0 sampai x. Okay. And then sama juga kita boleh cancel out 3 dekat situ. 3 boleh cancel out. So saya akan dapat half plus dengan ini x tolak 2 kuasa 3 per dengan ni 0 awak masuk kat t. Awak masuk kat t awak akan dapat negatif 2 kuasa 3. So negatif 2 kuasa 3 awak akan dapat negatif 8. Negatif 8. Negatif dah plus 8 lah. Okay, so dapat kat sini half plus x tolak 2 kuasa 3 per 16 and then tambah half lagi. Sebab 8/16. Okay, so awak akan dapat x tolak 2 kuasa 3 per 16 tambah 1. Kat sini kuasa 3 nanti tak nampak pula. Okay, kita tambah-tambahkan je kat situ. Okay, lepas tu jangan lupa masukkan F2. Tengok F2 sama dengan 2 tolak 2 kuasa 3 per 16 tambah 1. So dapatlah 1. So dah dapat 1, kita pergi kepada next interval. For 2, x lebih besar daripada 2. Maksudnya F besar awak adalah ambil function ini punya value 1 tambah 0. Sebab dia tak ada function. So dapat 1. So settle lah. Dan masukkan dalam piecewise function. Okay, macam yang tadi tu. Awak kena ni balik, list out balik fx awak. From the first interval sampailah akhir. Dia mesti bermula dengan 0, berakhir dengan 1. Okay, thank you class. Sambung petang ni pukul 4. Okay? Okay. Thank you, madam. Okay, Thank bye. you, madam. Okay, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.